الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para jemaah muslimin dan muslimat yang saya hormati rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi peluang lagi kepada kita untuk mengimarahkan rumah Allah. Sudah pastilah orang yang mengimarahkan rumah Allah ialah orang yang beriman dengan Allah. Dan orang yang hatinya selalu suka datang ke masjid, ke rumah Allah, maknanya hati dia sudah pun terpaut kepada masjid. Sebab hati terpaut ni maksudnya suka dengan tempat tersebut. Jadi masjid, rumah Allah, kalau kita jenis suka pada masjid, maka kita telah layak mendapat satu janji daripada hadis Nabi SAW, iaitu orang yang mana hatinya terpaut kepada rumah Allah, dia akan dapat naungan di akhirat kelak. Ketika mana hari begitu sangat panas, diibaratkan matahari sejengkal sahaja di atas kepala, namun ada mereka-mereka yang selamat, yang tak kena panas. Antaranya orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Jadi makna terpaut tu ialah suka dan selalu istiqamah datang ke rumah Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua, insya-Allah. Para jemaah yang saya hormati, saya bukanlah Ustaz Firdaus. Ganti saja Tapi saya punya suara tak berapa baik. Batuk tak berhenti-henti, harap-haraplah sepanjang menyampaikan ni tak ada gangguan lah. Harap-harap. Para jemaah yang saya hormati, sambung yang saya cerita pasal semalam berkaitan tentang mencintai negara. Maka oleh itu para jemaah yang saya hormati, ada ayat yang lain pula. Bila Allah beri kita nikmat dapat tinggal di tempat kita ini, maka ada perjanjian kita dengan Allah yang perlu kita buat. Antara ayatnya yang dalam surah Al-Hajj ayat 41, ayat yang saya baca tadi, allazina immakkannahum fil ard, orang yang mana kami memberi tempat kepada mereka di bumi. Maknanya kita ada peluang dapat duduk di tempat kita sendiri, di tanah air kita sendiri. Maka perkara yang Allah suruh dalam Quran pertama adalah aqamus salah, dirikan salat. Ni janji kita dengan Allah ni. Allah dah beri nikmat bagi kat kita tempat tinggal, kita selesa dengan tempat itu, maka kita balas balik kepada Allah adalah dengan dirikan salat.
Yang kedua, wa atauz zakah, bayar zakat. Zakat kena bayar. Tapi ada juga orang kita, orang Islam, tak rasa zakat tu wajib. Sebab satunya, dia tak macam zaman Nabi. Zaman Nabi, Nabi akan hantar sahabat pergi minta zakat kepada orang yang layak wajib bayar zakat. Zaman sekarang ni, dia dengan Allah aja yang tahu dia bayar ke tidak. Maknanya pejabat zakat di lembaga zakat Selangor ni, dia takkan pergi ke rumah orang kena wajib bayar zakat tu. Jadi takkan desak wajib bayar ke tidak. Terserahlah, bayar tak nak bayar sudah. Maka orang yang beriman, insya-Allah lah dia akan sampai pejabat zakat. Ataupun dia bayar kat mana tempat-tempat yang sepatutnya. Tapi kalau dia takut dengan membayar zakat tu habis hartanya, memang tak bayarlah jawabnya. Maka perkara yang kedua ni dilanggarlah perjanjian dengan Allah. Tak nak bayar zakat. Zakat dia ada banyak ya, bukan zakat fitrah sahaja. Orang semua ingat zakat fitrah musim raya puasa tu, raya haji, raya Idul Fitri. Bulan Ramadan bayar zakat fitrah. Itu je zakatnya. Tidak, banyak lagi zakat lain yang kita masing-masing ikut kepada diri kita yang mana wajib bayar. Sebagai contoh, ada orang dia ada kan sekarang ni lagi banyak zakatnya. Ada zakat simpanan, ada zakat pendapatan. Jadi semua tu kena bayar zakat. Tetapi kalau orang tu beriman kepada Allah, insya-Allah sampailah duit zakat dia. Tapi kalau dia tak ada rasa takut kepada Allah, dia pun rasa alah macam tak ada apa, bayar tak bayar sama je, memang tak bayarlah. Jadi moga-moga yang kedua ni jangan tinggalkan. Yang ketiga, perintah Allah dalam ayat yang sama, wa amaru bil ma'ruf, suruh buat baik. Bila kita dah diberi tempat oleh Allah, ajaklah orang untuk berbuat baik. Suruhlah mereka, jangan suruhlah mereka kerjakan solat. Tadi kita dah dirikan solat, suruh orang lain pula dirikan solat. Sebab tu kalaulah kita rajin mulut kita tu sambil-sambil jalan, kita sebut je, jom pergi masjid. Sekadar itu je kita mampu, tak apa, itu pun dah baik. Suruh kepada benda yang baik. Yang keempat, wa nahau 'anil munkar. Cegah daripada kemungkaran. Kalau ada benda yang mungkar tempat kita, kita kena cegah. Mungkar ni banyak. Tapi biasa kita faham, orang yang berdua-duaan lah. Mungkar kita faham. Tangkap basahan. Tapi mungkar ni banyak lagi. Apa sahaja benda yang melanggar perintah Allah dipanggil mungkar. Bahkan kalau kita tengok ada orang tengah mengumpat. Tengah mengumpat, kita ada kat situ. Mengumpat ni benda baik ke benda yang tak baik? Sudah pasti benda yang tak baik. Tapi berapa ramai orang yang cegah mengumpat tersebut? Tak ramai. Bahkan terus sedap dia cakap mulut. Mulut terus bersembang. Dan tak ada orang yang mengumpat, dia akan pergi minta maaf kepada orang yang diumpat. Dengan alasan, apa aku cakap tu betul lah. Masalahnya betul ke tak betul ke, mampukah pergi minta maaf? Sedangkan hanya mengumpat hanya ada pada tempat yang tertentu saja yang Nabi beritahu. Kalau dah jadi sembang, kita sembang kedai kopi, cerita buruk orang, bila masa nak pergi minta maaf? Tak kira lah orang tu siapa pun. Kita tak akan mampu untuk pergi minta maaf kenapa kita mengumpat. Jadi kita yang melihat mengumpat. Kalau kita menyertai, kita kena bangkit daripada situ, tinggalkan orang tadi. Menandakan kita tak setuju. Bukan tak setuju apa dia cerita, kita tak setuju mengumpat tu. Kemudian, kalau mampu kita cegah. Tapi orang Islam ni tak mampu lah kot. Gaduh lagi adalah kan. Ini mungkar. Antara mungkar lain apa dia? Tinggalkan solat. Solat pun, kalau orang tinggal solat, mungkar lah. Sebab solat tu tiang agama. Kita mampu kadang-kadang cegah mungkar tu. Contoh macam orang berduaan, tangkap basah. Kita anggap tu mungkar. Tapi solat tu lagi besar daripada yang tadi tu. Hujan. Kalau orang tak jaga solat dengan jumlah yang majoriti ramai, tunggulah bala Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi oleh itu para jemaah semati, solat runtuh, habis semua runtuh. Tak ada benda yang lebih penting daripada solat sebenarnya.
Maka sebab itulah Allah susun yang mula-mula untuk selesai satu masalah isu masyarakat, solat dulu. Kita tengok satu ayat tadi. Aqamus salah wa atau zakat. Mula-mula dirikan solat. Selesai hubungan dengan Allah dulu. Hari ini hubungan orang dengan Allah tak betul. Macam mana Allah nak betulkan hubungan kat tempat kita? Macam mana Allah nak beri keamanan tempat kita? Kita dengan Allah pun tak betul. Kemudian, para jemaah yang saya hormati, kita dengan manusia pun kena betul. Antaranya zakat kena bayar. Selain daripada zakat, sedekah kena buat. Barulah yang lepas tu cegah, suruh buat baik, cegah kemungkaran, insya-Allah kita boleh buat. Ini bila Allah beri kita nikmat dapat duduk tempat kita sendiri. Ini perintah Allah ni. Dan para jemaah yang saya hormati, mencintai, memelihara negara kita ni pun satu perkara yang besar. Kalau ada orang yang sanggup bermati-matian memelihara negara dia, dia mati. Dia bermati-matian dan dia mati, dibunuh. Kerana dia membela negara dia daripada dibuat macam-macam. Contoh ada orang luar serang. Kemudian dia pergi bela negara ni, dia mati, dibunuh. Dia mati syahid. Pahalanya mati syahid. Sebab orang yang jaga harta diri dia sendiri. Contoh, ada satu hadis daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahidun." Barang siapa yang dibunuh kerana memelihara hartanya, maka dia syahid. Kita duduk rumah kita, tiba-tiba ada perompak masuk rumah. Jadi kita cuba lawan dengan orang tu, kita kalah, kita mati. Mati kita sebab perompak tu mungkin lagi hebat daripada kita, mati. Orang yang mati kerana memelihara harta, dia mati syahid, kata Nabi SAW. Nanti saya akan kaitkan. Kemudian sambung lagi hadis, "Wa man qutila duna ahlihi aw duna nabihi aw duna dinihi." Barang siapa yang dibunuh kerana memelihara ahli keluarga dia. Ada orang nak apa-apakan keluarga dia, dia lawan, dia mati. Ataupun kerana memelihara darah dia, diri dia sendiri, tak nak dibunuh. Orang tu datang tiba-tiba buat ma'anaya dia macam-macam. Ataupun kerana memelihara agama, maka kata Nabi SAW, mereka ini mati syahid. Dan hadis ini hadis sahih kerana diriwayatkan oleh ramai ulama. Riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai dan Imam Ahmad rahmatullahi alaihim. Kalaulah orang yang memelihara harta dia, diri dia, keluarga dia dibunuh, mati. Bahkan ada satu hadis yang lain yang saya baca, riwayat Imam Muslim. Satu orang datang, sahabat tu tanya, "Ya Rasulullah, macam mana kalau saya ada orang datang nak rompak harta saya? Maka apa perlu saya buat?" "Kamu lawan dia." Nabi kata, "Kamu lawan dia." "Habis macam mana kalau saya dibunuh, saya mati?" "Kamu dapat pahala mati syahid." "Habis kalau macam mana kalau saya bunuh dia pula mati?" "Dia masuk neraka." Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih. Jadi kait kat mana saya nak beritahu? Kalaulah dengan memelihara harta diri kita sendiri, keluarga kita pun dapat pahala syahid, bagaimana dengan orang melihara negara? Sebab dia bukan hanya memelihara harta dia melihara harta orang lain. Dia memelihara diri orang lain, nyawa orang lain. Pahala dia dapat. Kalau dia mati, lagi besar syahidnya. Jadi oleh itu para jemaah mati, saya nak kaitkan kepada dia. Sunnah juga mencintai negara. Sayanglah negara kita sendiri. Jangan anggap benda tu remeh. Alah, apa dah sayang Malaysia. Tak ada. Sayangilah negara kita. Tu saya cakap. Memang ada satu hadis dhaif, dan dhaif sangat pun, tapi saya cerita juga hadisnya. Iaitu hadisnya berbunyi, "Hubbul watan minal iman." Mencintai tanah air sebahagian daripada iman. Walaupun hadis ini dhaif sangat-sangat, tapi dia boleh memberi dorongan lah kepada kita. Iaitu tak salah kita mencintai tanah air. Moga-mogalah kita makin faham. Menjadi patriotik tu tak salah. Nasionalisme pun tak salah. Jadilah kita orang yang begitu, tak salah pun. Cuma jangan asabiyah sahaja. Contoh, menghina negara orang lain, yang tu salah. Kita duk bela negara kita, dalam masa sama kita hina negara orang, yang tu salah. Kita duk kutuk negara orang, tak boleh. Tapi kalau ada orang hina negara kita, kita kena backup, kita kena muliakan.
Moga-moga Allah beri kita kefahaman, dapat amal insya-Allah. Jadi malam ni saya sambung berkaitan fiqh. Saya tak sempat nak bawa cerita lain berkaitan dengan mandi. Mandi bukan ada nak tanya siapa mandi tak mandi, bukan Mandi dia ada yang jadi pahala, ada yang jadi tak ada dapat pahala. Yang kait dengan pahala apa dia? Mandi itu bila dia ada niat, maka dia jadi pahala. Kalau mandi itu tidak ada niat, dia tak jadi apa-apa. Adakah mandi niat tu hanya mandi wajib? Tidak. Semua mandi yang kita niat benda baik, dia dapat pahala. Sebagai contoh, kita daripada rumah nanti nak datang solat maghrib, kita pun niat, aku mandi niat sekejap lagi nak pergi sembahyang maghrib, dapat pahala. Sebab niat nak pergi ibadat. Maka oleh itu para jemaah yang saya hormati, mandi saja pun niatlah benda baik. Niat nak tolong orang, niat nak mengimarahkan rumah Allah, niat nak dengar kuliah, niat nak pergi ziarah orang. Semua mandi tu dapat pahala Maka kenapa tak nak niat? Mandi pun dapat pahala. Apatah lagi kalau kita memang betul-betul ibadat punya kita nak buat. Maka sambungannya pada malam ini ialah tentang perkara yang diharamkan kerana mandi, kerana hadas besar. Yang ni para jemaah mungkin dah tahu, tapi saya ulang juga supaya kita cerita pada orang lain hukum hakam berkaitan tentang hadas besar. Antaranya apa dia? Perkara yang haram kerana hadas besar berjunub ialah solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat, dua-dua haram. Satu orang yang sedang berhadas besar. Hadas besar ni banyak. Tak semestinya keluar air mani, tak semestinya berhaid, bernifas, berwiladah. Ada lagi satu orang bersetubuh pun walaupun tak keluar air mani pun dia kira berjunub. Sebelum ni saya pernah sebut, kalau para jemaah ingat, seorang lelaki memasukkan hasyafah ke dalam farash, maka wajiblah dia mandi dan dia sedang berjunub walaupun tak keluar air mani. Apa itu hasyafah? Saya pernah sebut sebelum ni, kalau para jemaah ingat. Apa hasyafah? Topi keledar, helmet, kepala zakat. Benda ni nampak macam, lucu Ustaz, sensor lah sikit. Bukan sensor, masalahnya ni hukum Satu orang lelaki memasukkan hasyafah, dalam bahasa Arab sebut hasyafah, saya terjemahnya kepala zakar lah, helmet. Haji terjemah topi keledar. Masuk tu je sahaja. Dia masuk sekejap, masuk keluar, dan lepas tu tak ada buat apa dah, rehat, sekadar nak masuk. Masa banyak dia kata nak buat apa petang ni, pergi jumpa bini kejap, try masuk, kemudian dah cabut. Wajib mandi berhadas besar, maka dia juga sedang berjunub, maka jatuh atas dia hukum-hukum yang kata tentang haram berjunub. Apa yang haram antaranya ialah solat. Maka satu orang sengaja berani-berani nak solat, nak tunjuk rajin, haram, dia berdosa sedang ketika itu. Jadi solat ini bukan sekadar solat, dekat pada solat pun tak boleh. Dekat tu maksudnya sengaja pergi ambil sejadah, nak buat-buat macam nak semayang, dia telah mempermainkan agama sebenarnya. Dah tahu dia sedang berjunub, pergilah mandi cepat-cepat. Lainlah kalau memang dia tak nak semayang lagi, lambat lagi nak semayang, tak apalah tu. Contoh baru nak makan, nantilah baru nak beribadat, maka itu tidaklah menjadi satu kesalahan. Kemudian para jemaah yang saya hormati, dalam ayat Quran dia tak sebut kepada solat, hampir kepada tempat solat pun tak boleh. Tapi ulama menceritakan hampir kepada tempat solat itu ialah masjid. Kalau masjid, orang yang sedang berhadas, memang haram dia pijak rumah Allah. Satu orang yang sedang berhadas besar, nanti akan datang depan dia, haram satu orang yang sedang berhadas besar masuk masjid. Hadas besar saya beritahu tadi tak semestinya keluar air mani, yang lain-lain tu pun termasuk. Saja-saja nak duduk dalam masjid hukumnya haram, berdosa besar, tak boleh. Satu orang tu dia lupa mandi, kalau dia sengaja lah, dia berjunub, masuk masjid, dia buat kerja dalam masjid, lama pula tu, maka hukumnya dosa besar. Dia pergi repair kipas ke, duduk dalam masjid. Dia kata dia tak jejak lantai, dia pijak tangga je pijak. Soalannya tangga tu duduk dalam mana?
dalam masjid, tetap berdosa. Jadi oleh itu para jemaah yang hormati, ini hukum jelas. Kadang-kadang ada orang berani langgar, maka dia jangan ingat benda tu tak ada musibah. Allah akan balas. Sebab ni rumah Allah, Allah akan balas. Satu orang yang sengaja melanggar kemuliaan masjid, dengan dia berani ketika berhadap besar masuk ke masjid, ketika itu Allah tak mungkin dah balas. Selepas itu, Allah alam, bila Allah nak balas, kita tak akan tahu. Jadi yang perkara pertama, benda yang dilarang oleh orang yang sedang berhadap besar, sembahyang. Yang kedua, duduk dalam masjid macam saya beritahu tadi. Duduk ataupun berdiam di dalam masjid. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, dia tak duduk, dia berdiri dalam masjid. Tapi berdiri itu makan masa lah. Maka hukumnya sama, haram juga. Yang tak haram apa dia? Satu orang yang melintas. Dia sedang berhadap besar, dia masuk daripada pintu sana, keluar ke pintu tu ke, ikut pintu tu ke, lalu terus. Contohlah, dia terlupa selipar dia celah mana tau. Dia masuk lalu je. Maka laluan itu tak mengharamkan dia masuk. Sekadar lalu tu masuk jalan terus, bukan berhenti. Bukan masuk, singgah, tekan switch, buka kipas, kejap tutup balik, pergi main lampu ke apa ke. Pergi susun pula benda-benda lain, sejadah lipat, itu tak boleh. Lalu terus saja, yang tu dibenarkan. Dan dia tidak dikira lagi berdosa besar. Maka ini para jemaah yang saya hormati, berdiam dalam masjid, mazhab Imam Syafi'i, memang hukumnya haram, tak dibenarkan. Ya, tu. Okey, baik. Dah tak hidup lah maknanya. Dia dah ditinggal, tak jadi ampayan dari tempat sedia baju. Muslimat yang sedia baju apa? Baik, para jemaah yang saya hormati, kalau sebut masjid, makna masjid itu sedang digunakan lah, masih digunakan. Kalau masjid yang tak digunakan, tengok dia punya tu jadi apa. Kalau digunakan sebagai contoh, ada masjid yang tak digunakan tapi dia jadi macam kita panggil surau lah. Maknanya orang tak diiktiraf dia sebagai masjid, tak boleh sembahyang Jumaat, tapi status dia masih digunakan sebagai tempat solat, maka tetap hukumnya haram. Haram. Tapi kalau memang dah tak hidup langsung, apa pun tak ada dah, tiang pun tak ada, walaupun tu tapak masjid, maka terangkatlah hukum masjid. Sebab syarat nak masjid mesti digunakan sebagai masjid. Tapi ada khilaf. Bagaimana dengan surau? Ini saya letih nak jawab. Surau. Bolehkah satu orang yang berhadap besar masuk dalam surau? Sebab di Malaysia sendiri pun, khilaf pun di kalangan mufti menentukan sama ada surau ni masjid ke tidak. Di kalangan mufti dalam Malaysia pun tak sepakat menentukan surau ini sebagai masjid. Sebahagian besar mengatakan bahawa surau bukan masjid, tak boleh buat jadi masjid. Maka bila dia bukan masjid, dia tak boleh niat iktikaf, tak boleh solat tahiyatul masjid, dan tak haram satu orang berhadap besar masuk. Contoh, ada orang tanya saya, boleh tak sesuatu surau itu dibuat pusat pengajian, dibuat kelas? Ada kaum muslimat datang, adalah guru mengajar, tapi sebagian muslimat tu berhadap besar, datang bulan misalnya, haid, datang mengaji, boleh ke tidak? Maka kita kata tengok pada tempat yang dia pergi belajar tadi. Kalau tempat belajar tu istilah surau tu, sebagaimana pendapat mufti kata dia bukan masjid, tak ada masalah, silakan. Jangan berbalah bab ni. Benda tu surau memang tak sepakat. Tapi surau naik taraf Jumaat, ada pendapat yang mengatakan dia jadi masjid. Surau naik taraf Jumaat. Kalau surau bukan naik taraf Jumaat, saya tak berani nak kata apa. Cuma saya pernah dengar juga ada satu kalam ulama yang mengatakan bahawa kalau surau tu dibuat dengan niat pewakaf sebagai masjid, tetapi tidak berjaya untuk dijadikan masjid, mungkin sebab syarat tak lulus, tapi pewakaf nak dibuat sebagai masjid, maka ia tetap dikira sebagai masjid. Ini pun ada juga saya pernah dengar. Wallahu alam. Tapi yang saya lihat daripada pendapat mufti-mufti di Malaysia ni, memang tak sepakat lah status surau tu adakah masjid ataupun tidak. Tetapi kalau masjid confirm, macam kita ni, walaupun masjid kita kecil, tak sebesar masjid lain. Pernah ada orang datang tanya saya, surau Nurul Amin,
Kata surah Nurul Amin celah mana pula, saya kata. Bukan kamu bawa sempak tu surah ke Ustaz? Bukan, tu masjid. Nampak je kecil dia masjid. Awak jangan menjatuhkan maruah. Betul, ada orang jumpa saya, dia cakap surau, dia kata, aduh, ni bukan surau, ni masjid. Masjid Nurul Amin. Kecil je saiznya. Tunggulah masjid baru nanti kan. Jadi dia tetap masjid. Dan sebenarnya kita lihat masjid kita hari ni bukanlah sebesar macam hari ni, lagi kecil sebelum ni. Saya ingat lagi zaman kanak-kanak saya datang masjid ni, zaman saya budak-budak tu. Saya kecil-kecil dah datang masjid, ayah saya bawa. Masjid kita kecil je, bukan besar mana pun. Dulu ada tepi ni, ada lorong tepi ni, ruang makan sebelah ni. Orang mengaji kadang-kadang tengah-tengah malam. Masa siap-siap kita lama dulu. Jadi ada khilaf lah tentang tambahan-tambahan tu. Tapi saya tak nak cerita sebab tu. Saya nak ceritanya masjid kita sendiri ni. Dia tetap masjid, maka ada hukum dia. Maka kita bila masuk masjid, maka kena sunat sembahyang tahiyatul masjid, niat iktikaf, dan haram orang berharap besar masuk. Cuma hari tu ada orang tanya, Ustaz, macam mana dengan orang yang, contohkan patutkan kita hari Jumaat, kita masuk masjid sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi sekarang ni orang tu sembahyang duduk kat luar. Tu dekat apa panggil? Yang kat luar tu. Dulu nak pakai kemah kan, bukan kemah dah, apa dah. Seolah-olah yang luar tu kan, orang sembahyang kat tempat parking tu. Sembahyang di situ. Bolehkah dia sembahyang tahiyatul masjid? Maka jawapannya tak boleh. Sebab itu bukan kawasan masjid. Tapi dia boleh sembahyang tak? Boleh. Bukan sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang lain boleh. Jadi orang yang datang lambat, contoh dah dia nak sembahyang, ada orang datang awal tapi dia duduk kat luar. Ada orang juga, orang tanya saya soalan macam ni. Dia tanya, macam mana satu orang yang dia datang awal hari Jumaat tapi dia duduk kat luar, dia dapat tak pahala yang datang awal tu? Kan orang datang awal dapat korban unta, dapat korban lembu, kambing, sampailah telur ayam. Paling kecil telur ayam. Dapat tak fadilat tu dia datang tu, tapi dia duduk kat luar, dia lepak dekat bawah parking tu? Maka jawapannya dia dapat. Sebab dia datang awal. Dia dah hadir beritahu datang awal je. Yang penting dia masuk kawasan masjid lah. Kalau datang awal lepak kat sana, kat kedai makan, tak kira. Datang awal masuk dalam masjid. Tapi bagaimana dengan pula yang duduk di luar sana? Dia duduk di bahagian parking. Adakah dia perlu solat tahiyatul masjid? Jawapannya tak perlu. Sebab tu bukan kawasan masjid. Kalau dia nak dapat solat tahiyatul masjid, dia kena masuk dalam kawasan masjid. Bangunan masjid. Habis tu dia nak sembahyang sana, sembahyang apa? Banyak lagi sembahyang lain. Duha ada. Dia datang awal, sembahyanglah duha. Sembahyang duha ada banyak rakaat. 8 rakaat pun boleh. Paling minima 2 rakaat. Sembahyang sunat lain, sunat wudu, sunat mutlak, sunat apa lagi? Ataupun sembahyang qada ke, banyak tinggal tertunggak solat. Jadi banyak lagi solat-solat lain boleh dibuat. Cuma dia ada beza sebab dia dah luar daripada kawasan masjid, maka tak boleh tahiyatul masjid di situ. Yang mana beranda kita ni? Yang tu saya tak, susah sikit nak jawab. Sebab dia tambahan masjid. Cuma saya mengikut pandangan ada setengah lah guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, dia cakap kalau dia bersambung dengan tempat solat, maka dikira sebagai masjid. Dia maknanya dalam mazhab Imam Syafi'i, masjid ni dia punya tempat ruang solat tu kalau kita besarkan masih bersambung, dikira tetap sebagai masjid. Tapi kalau dia terpisah tempat yang berlainan, contoh kita ada dewan baru, kita buat tempat solat dewan tu tak dikira sebagai bangunan masjid, maka dia tak boleh jadi masjid. Walaupun kita sambung soft daripada sini ke tempat sana untuk buat solat, misalnya hari raya ke, hari Jumaat ke, tak dikira sebagai masjid. Tapi macam kita ni dah bersambung, memang keluar masjid sambung lagi, maka dikira masih lagi masjid. Maka tak salah satu orang tu masuk daripada pintu pagar depan tu, buka je pintu pagar tu, dia terus niat masuk, doa masuk masjid. Kan, doa masuk masjid, apa dia? Allah maftahli abwaab rahmatik. Itu paling pendek. Allah maftahli abwaab rahmatik. Pintu tu buka dah boleh masuk. Jangan pintu pagar besar tu. Bukan. Pintu pagar tu tak boleh. Pintu pagar yang kecil ni boleh juga. Tapi satu orang dia tak berkeyakinan, ini kira masjid ke tidak, maka dia boleh ambil pintu lagi satu. Pintu yang utama ni, yang sliding door. Pun boleh juga dia doa di situ. Keluar masjid, sama macam tadi juga. Baca doa-doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jarang orang ingat baca doa ni.
Asyik terlupa je, betul tak? Jadi jangan lupa doa-doa ni dia ada fadilat dia sendiri. Baik, para jemaah yang hormati, balik kepada tadi. Berdiam di dalam masjid, duduk dalam masjid. Duduk ke, berdiri ke, tapi lama dalam masjid, hukumnya haram. Cuma memang ada pendapat setengah ulama dalam mazhab yang lain, bukan mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa selagi mana orang itu tidak mengotori masjid, selagi itu benarkan dia duduk dalam masjid. Haram itu hanya bila dia mengotorkan masjid, khususnya kepada perempuan yang ada wiladah, perempuan yang nifas atau perempuan yang haid. Jadi mereka berdarah, ada keluar darah. Maka oleh itu selagi mana tak keluar darah, dia kata boleh duduk. Tapi saya lihat dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, tak boleh langsung. Tak kira lah dia pakai pad tebal ke, dia pakai balut sampai tak keluar langsung darah ke, ataupun memang dia yakin Ustaz ketika itu tak ada darah tapi masih dalam kiraan haid, tetap haram dia duduk dalam masjid. Walaupun untuk mengambil ilmu fardu ain. Walaupun untuk ilmu. Jadi oleh itu kena berhati-hati bab ini. Kemudian para jemaah yang hormati, antara lagi perkara yang haram. Jadi saya nak berhenti isyak saja sebab saya punya suara tak berapa baik. Perkara yang ketiga haram adalah orang yang untuk orang yang berhadas besar adalah tawaf. Ini jelas. Solat tak boleh, jangan pula kata tawaf boleh ke tidak? Tawaf pun tak boleh. Tawaf pun tak boleh. Cuma tawaf ni special, dia dekat kawasan Kaabah. Dia tak boleh tawaf kat lain. Ada tawaf tempat lain, tapi tawaf tu cakap je dah tawaf, tapi bukan tawaf betul pun. Contoh kita pun kata, aku tadi dah tawaf dah 1 Sungai Buloh. Itu tawaf apa? Ni tawaf mengelilingi Kaabah. Hukumnya haram bagi mereka yang berhadas besar. Walaupun sekali pusingan saja, 1 pusingan pun tak boleh, haram. Cuma beza tawaf dengan solat jauh bezalah. Kalau tawaf boleh bersembang ketika tawaf. Tapi makruh lah sembang saja-saja, tak ada benda. Bacalah apa-apa yang boleh baca, zikir ke, Quran ke, doa ke ketika bertawaf. Janganlah bersembang sia-sia. Tapi kalau kita nak cakap dengan orang boleh. Contoh kita sini sikit ke, jangan ke, tak masalah. Boleh cakap ketika tawaf. Kemudian para jemaah yang hormati, cuma dia ada perkara yang berkaitan dengan tawaf lah. Antaranya jagalah pantang larang ketika satu orang sedang berihram. Orang berihram, umrah ataupun haji, dia tidak boleh masuk bahagian tubuh badannya dalam bahagian Kaabah. Kaabah tu dia ada kaki. Dalam bahasa Arab dia panggil syazirwan. Kaki Kaabah tu sebenarnya juga adalah asal Kaabah. Maka orang bertawaf tak boleh terlebih bahagian tubuh badan dia masuk ke dalam bahagian tu, walaupun tak menyentuh dinding Kaabah. Kalau dia dah masuk, hukumnya tak sahlah tawaf ketika itu. Selebihnya kita akan sambung akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته